Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dapat lagi kita melaksanakan solat fardu maghrib secara mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga bersyukur kerana kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dunia hari ini digemparkan dengan coronavirus COVID-19 kan. Lebih kurang lah bunyi Jadi pada malam ni masih lagi lah Allah Subhanahu wa taala berikan ruang masa kepada kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mudah-mudahan mendapat keberkatan, mendapat rahmat, mendapat maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berada dalam majlis zikrullah insya-Allah. Dan pada malam ni juga kita sama-sama masih lagi bermuzakarah dalam kitab Qaulil Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di mana? Punggah. Tanya ketua darjah, dulu kata tengok penolong ketua darjah, pengawas. Dekat mana? 18. Tajuk yang ke-18 Betul. Betul lah. 18 dah baca belum? Belum baca lagi. Kau dah baca? Punggah. Kita tengok pada bab yang lepas, tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam, betul tak? Makmum serentak takbiratul ihram dengan imam. Yang ni kita baca yang lepas. Ya ke? Kau tak datang minggu lepas? Punggah. Kan kita tengok sikit. Ataupun makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imamnya. Serentak. Kita dah baca dah rasa serentak ni. Serentak ni dah baca dah. Maksudnya serentak ni kita ulang sikit. Kokot tuan-tuan lupa. Kan? Tuan-tuan lupa sebab kalau ikut tanda saya ni, kalau ikut kaedah tanda saya ni dah baca dah. Tapi saya tengok, kita ulang balik. Dia kata apa? Makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imamnya. Yang ni masuk kepada apa? Masuk kepada, kita tengok dulu dalam kaedah kita solat berjamaah ni ada yang pertama apa dia? Musabaqah. Musabaqah ni berlawan. Makmum duk berlawan dengan imam. Makmum duk nak pi dulu. Ni berlawan. Imam ke belakang. Dia panggil musabaqah. Kita nak ingat macam mana? Kita ingat musabaqah tilawatul Quran. Bila musabaqah ni maksudnya berlawan atau pertandingan atau perlombaan. Jadi ada satu bab dalam hukum fiqh, dalam bab solat, ada satu bab yang dia berkaitan dengan musabaqah. Musabaqah ni apa dia? Makmum nak berlawan dengan imam. Makmum nak pi dulu daripada imam. Imam belum rokok, dia rokok dah. Imam belum bangun, dia bangun dah. Imam belum takbir, dia takbiratul ihram dah. Imam belum takbiratul ihram, dia takbiratul ihram dulu daripada imam. Dia panggil musabaqah. Bila ada musabaqah ni, datangnya hukum. Sebab berlawanan dengan muwafaqah. Berlawanan dengan muwafaqah. Muwafaqah ni apa dia? Muwafaqah ni perbuatan makmum mestilah terkebelakang daripada perbuatan imam. Maksud terkebelakang ni apa dia? Perbuatan makmum mestilah
mengiringi perbuatan imam. Imam dah Allahu Akbar, barulah makmum pun Allahu Akbar. Imam dah sempurna rakaat, maka barulah makmum sempurna rakaat. Yang ni dia panggil muwafaqah. Dalam bahasa Arab dia panggil muwafaqah. Dalam bahasa Melayu dia panggil muwafakat. Dalam bahasa buku dia panggil toleransi. Punggah. Boleh tu. Kan? Toleransi ni maksudnya apa? Maksudnya kita ni sebagai orang yang dipimpin, kita dengar apa yang pimpin cakap. Kan? Kita ni orang yang dipimpin, kita dengar apa yang pemimpin cakap. Yang tu dia panggil muwafaqah, toleransi. Toleransi. Bila kita kata kita lantik dia sebagai imam, dia pergi dulu. Sebab kaedah imam dan makmum ni, perbuatan makmum mestilah terkebelakang daripada perbuatan imam. Tak boleh, tak akan berlaku perbuatan makmum terkedepan daripada perbuatan imam. Tak boleh. Kalau berlaku macam tu, datangnya hukum. Hukum ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata boleh batalkan solat. Kan? Dia panggil, dia main. Sebab dia apa? Sebab kaedah berimam dan bermakmum ni mengikut sunnatun Nabi SAW. Imam mestilah ke depan, makmum mestilah ke belakang. Contohnya dalam kita duduk, kaedah kita duduk. Macam mana kita nak kata makmum ni ke belakang dari imam? Dekat mana kita nak tengok dia? Dekat mana guide dia? Ada orang kata tengok bau. Ada orang kata tengok bau, ada orang kata tengok buku lali, ada orang kata tengok tumit. Nak katakan makmum ni ke belakang dari imam, ada orang kata tengok bau, bau ni mesti ke belakang dari imam. Ada orang kata tengok tumit, tumit ni mestilah tumit makmum ke belakang dari tumit imam. Ada orang kata tengok buku lali makmum mestilah ke belakang dari imam. Maka kaedah ulama bagi tahu kita apa dia? Kaedah dia nak mengatakan kita makmum ni ke belakang, mestilah tengok kepada mana? Tengok kepada tumit kita tidak selari dengan tumit imam. Tumit kita mesti ke belakang daripada imam paling tidak sejengkal. Paling tidak sejengkal daripada tumit imam. Tu kaedah dia. Jadi dia panggil apa? Yang ni dia panggil muwafaqah. Muwafaqah maksudnya apa? Kita lantik dia jadi imam, kita ikut dia. Kan? Mai keluar surah kata apa? Kena tutup masjid, surau. COVID-19. Maka kita sebagai pengikut kena ikut tak? Ikutlah. Sebab dia apa? Sebab dia pemerintah. Mana dalil dia? Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Selagi mana pemimpin itu tak suruh kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena wajib ikut, kecuali kalau tidak ada kecuali kalau perkara tadi melanggar kepada hukum syarak, melanggar kepada hukum Allah, maka pada ketika itu barulah kita ni tidak boleh mentaati arahan pemimpin. Wallahu a'lam bisawab. Punggah. Ni kita baca lepas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, dia kata apa? Kita ulang sikit. Sebab yang ni pun ada kaitan tuan-tuan. Hari ni banyak masalah yang berlaku kat kita ni tuan-tuan. Orang makmum masbuk kadang-kadang ni beramal, kadang-kadang kita tak tahu macam mana daripada mana lepas ambil sumber hukum pun kita tak tahu. Wallahu alam. Hari ni banyak tuan-tuan ajaran-ajaran yang kita tak tahu. Sebab apa? Kebanyakan orang hari ni dia tak suka datang ke masjid. Dia tak suka datang ke surau. Tak suka dengar kuliah-kuliah di masjid, tak suka dengar kuliah-kuliah di surau. Apatah lagi sampai pula satu surat ditutupkan surau, ditutupkan masjid, lagi suka. Dia lagi suka. Aku dah kata lama. Kan? Dia lagi suka, lagi kuat dia punya hujah dia. Kan? Ini ada orang tuan-tuan. Baru-baru ni saya terpaksa cakap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat amalan ni tak ada, rupanya ada. Apa dia tuan-tuan? Kebetulan tu dia semayang di sebelah saya. Saya pun pergi lewat. Terlepaslah dia dengan imam pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Kita ingat tak ada orang buat benda ni, tapi logika akal kita fikir tak ada orang buat. Pasal benda ni benda yang normal, yang biasa, yang kita tahu di masjid, di surau ustaz cakap macam ni kita tahu. Tapi rupa-rupanya ada juga orang buat. Poning kepala den. Apa dia tuan-tuan? Kebetulan tu saya pergi, tu imam telah rokok, telah i'tidal. Tu imam dah i'tidal. Bila i'tidal kita baca dulu. Dulu kita sebut bila makmum datang sebagai makmum masbuk,
Dia datang tengok imam berada di mana ketika i'tidal. Pada ketika itu dia tak perlu lagi nak tunggu tu imam sujud, duduk antara sujud, bangun qiyam, baru dia takbiratul ihram. Tak perlu. Apa yang dia kena buat? Apa yang dia perlu buat bila dia datang imam contohnya dah i'tidal, maka apa kena buat? Dia kena cepat-cepat takbiratul ihram. Dia kena cepat-cepat takbiratul ihram dan berada di mana imam berada. Kalau pada ketika itu tu imam i'tidal, dia pun Allahu akbar, tu imam turun sujud, maka dia kena turun sujud. Itu yang lebih aula. Dia jangan lagi nak tunggu tu imam, dia tengok tu imam i'tidal, dia kata kalau aku sujud pun tak dapat rakaat, rugi. Baik, tak payah, relax dulu, tunggu tu imam qiyam, baru dia takbiratul ihram. Perbuatan ni kata ulama, perbuatan ni adalah perbuatan yang jahil. Perbuatan yang dibuat ni adalah perbuatan orang jahil. Jahil maksudnya apa? Dia beramal tak ada ilmu. Jadi apa dia kata? Jadi apa kena buat? Bila saya datang imam telah sujud, maka kita pun Allahu akbar, turun sujud. Dia ni main sama-sama dengan kita, main sama-sama dengan saya. Bila main sama-sama dengan saya, dia pun relax, dia tunggu. Dia tunggu tu imam sujud, tu imam duduk di antara sujud, tu imam sujud yang kedua, kemudian tu imam sujud naik pada rakaat yang kedua, baru dia takbiratul ihram. Allahu akbar. Ni solat fardu maghrib. Ni solat fardu maghrib. Lepas solat, lepas kemudian dia takbiratul ihram. Selepas mana imam bangun pada rakaat yang kedua, maka bermakna dia telah tertinggal dengan imam satu rakaat. Saya pun tertinggal dengan imam satu rakaat, maka saya kena tambah satu rakaat dan dia pun kena tambah satu rakaat. Bila imam sampai pada rakaat yang ketiga, saya baru dua rakaat. Pastilah kawan yang tadi pun baru dua rakaat. Bila tu imam selepas tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun, saya bangun, dia pun bagi salam bersama-sama dengan imam. Punggah saya kata. Macam mana lobai ni kan? Nak tegak pakai sorban. Cuma tak pakai jubah jelah. Mula bila berlaku macam tu, berdekatan dengan kita, apa berlaku? Kita dah mula tak khusyuk. Ni pasepo hang buat macam ni. Hang tak ada otak ke, tak fikir ke? Pasal kita nak tahu bukan hang pakai songkok, hang pakai lobai, pakai sorban. Kalau takkan pakai lobai saya tak apa, sorban sekali kan. Oh ni confuse. Mic dah hati tak puas hati. Tak puas hati nak jumpa. Kita pun dah laju dah, tak khusyuk dah. Dah mula tak khusyuk, punggah kita. Kemudian bila kita bagi salam, tengok rupanya dia bangun, dia pergi solat pula dengan jemaah yang kedua. Mungkin juga makmum tu makmum masbuk bersama dengan dia. Makmum masbuk tadi dia dapat rakaat yang yang ketiga, maksud dapat satu rakaat. Kawan makmum tadi dapat satu rakaat. Jadi dia ni lepas bagi salam dengan imam yang pertama, dia keluar pergi berjemaah pula dengan imam, dengan makmum yang tadi, lantik dia sebagai imam. Dia jadi makmum kepada jemaah yang kedua. Kemudian lepas tu imam tadi duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Maka saya tengok apa yang berlaku. Lepas tu imam yang kedua bagi salam, maka dia bangun selesaikan 3 rakaat. Dia bangun selesaikan 3 rakaat. Jadi pada kesimpulan dia saya kata apa? Yang tadi berimamkan tadi dia solat sunat qabliyah. Sebab apa? Sebab dia buat 2 rakaat. Sebab apa dia buat sunat qabliyah? Sebab dia datang imam telah solat, maka dia tak sompek nak buat solat sunat qabliyah. Maka lepas habis sunat qabliyah dengan imam yang pertama, maka dia pergi buat pula solat dengan jemaah yang kedua dengan solat fardu maghrib 3 rakaat. Yang ni kita tak tahu mana kaedah dia ambil. Wallahu alam. Tapi bagi kita, bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, andainya kita bukan terlupa, andainya kita tertinggal sunat qabliyah, datang imam telah takbiratul ihram. Kita ni ahli sunnah ataupun kita ni ahli abidin, ahli beramal ibadat, ahli abid, beramal ibadat. Kita ni tak boleh tinggal sunat. Tak boleh tinggal sunat ni, kalau kita tinggal sunat kita rasa galat. Kita rasa apa? Kita rasa hari itu tak tenteram, kita rasa hari itu gundah dan sebagainya sebab tak buat sunat. Maka apa kena buat? Ulama ada bahas kat kita lama. Kalau kita tertinggal sunat qabliyah, sunat yang tertentu,
yang tertentu yang ada nama dia. Qabliyah, sunat rawatib. Maka apa kena buat? Dia boleh selepas solat fardu, maka selepas solat fardu maka dia buat sunat ba'diyah. Lepas sunat ba'diyah dia boleh qada sembahyang sunat qabliyah. Buat pula sunat qabliyah 2 rakaat. Ada masalah? Tak ada masalah. Yang ni masalah yang berlaku kat kita. Kita tak tahu mana kaedah ambil. Tapi kalau tuan-tuan pernah buat macam tu, jangan duk buat dah. Kan? Jangan duk buat dah. Sebab dia apa? Sebab solat fardu yang boleh buat apa tuan-tuan? Yang boleh buat. Ni pasal saya terang sikit. Kita tak masuk bab, tak masuk bab lagi. Contohnya, kita datang 2 orang. Kita tahu, mungkin kita datang seorang, dia ni pun datang orang lain, tapi sama-sama rakaat. Contohnya, kita datang pada rakaat yang kedua, dia pun datang pada rakaat kedua. Kita dapat 2 rakaat dan dia pun dapat 2 rakaat. Maksudnya rakaat yang sama. Bila rakaat yang sama, maka kita selepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita akan bangun buat lagi 1 rakaat. Betul tak? Kita akan bangun buat 1 rakaat dan dia pun akan bangun buat 1 rakaat. Apa yang boleh kita buat untuk kita dapatkan fadilat berjamaah komplit ataupun penuh, berjamaah penuh? Apa kita boleh buat? Sama ada dia ke belakang ataupun kita terbelakang. Sama ada dia menjadi imam ataupun kita melantik dia jadi imam, ataupun dia melantik kita jadi imam, ataupun dia tak tahu kata kita lantik dia jadi imam, kita ke belakang daripada dia. Sekadar-kadar 1 jengkal ke belakang sikit, maka kita niat aku jadi makmum, aku lantik dia jadi imam. Maka yang ni kita dapat, kata ulama, kita boleh dapat pahala berjamaah penuh dengan 3 rakaat bagi solat Jumaat. Sebab lantik dia, syarat dia mestilah sama-sama kekurangan rakaat. Sama-sama kekurangan rakaat sama-sama. Tapi kalau dia kekurangan 2 rakaat, kita kekurangan 1 rakaat, tak boleh. Mesti sama-sama. Ataupun kita tak ke belakang, kita tidak ke belakang, tapi kita lantik dia jadi imam. Sebab kita ke belakang takut nanti dia pun confuse dan sebagainya, maka kita duduk sama-sama. Boleh tak? Perbuatan duduk yang macam ni sama-sama, imam dan makmum duduk sama-sama, sama-sama saf, sama-sama line, hukum dia adalah makruh. Tak dapat fadilat saf, hukum dia adalah makruh. Jadi kalau kita nak lantik dia jadi imam untuk dapat fadilat berjamaah, maka kita ke belakang sedikit, lebih kurang sejengkal, maka kita lantik dia jadi imam. Tak perlu nak quick dia, tak perlu nak bagi tahu dekat dia, tak perlu. Yang penting kita, kalau dia rasa dia orang yang dia ni orang yang faham dari segi fiqh, mungkin dia akan niat dia jadi imam. Sebab dia tahu dia ni main dengan aku sekali, tapi dia ke belakang mungkin dia lantik aku jadi imam, aku niat jadi imam, tak ada masalah. Ni berlaku tuan-tuan. Lepas tu pula, bila kita jadi imam tuan-tuan, kita tengok ramai masyarakat kita, bismillahirrahmanirrahim, ramai masyarakat kita tuan-tuan, bila dia jadi imam, dia ni daripada imam yang pertama, maka dia ni makmum masbuk. Dia makmum masbuk. Bila makmum masbuk, dia jadi imam, dan kemudian ada seorang duduk di belakang dia, jadi makmum. Apa kita buat tuan-tuan? Kadang-kadang imam tadi ni ada jemaah yang besar di depan kita, jemaah yang pertama. Kita dia ni membaca bacaan yang jahar, terlalu jahar. Contohnya, kita baca tuan-tuan, kita kena jaga jemaah yang di depan dan jemaah yang kita. Jahar kita ni, kuat bacaan kita tadi ni. Kalau solat yang fardu yang jahar, contoh maghrib, isya, subuh, maka kita baca macam mana? So qada dengan orang belakang kita. Jangan kita nak bersama dengan jemaah yang depan. Sebab apa? Kita nak kena jaga juga maslahah. Nak kena jaga juga orang panggil apa? Jiran kita. Ataupun nak jaga juga tuan rumah. Ni tuan rumah. Kita pergi masuk tuan rumah. Tuan rumah kata, hang buatlah rumah ni macam rumah hang. Kan? Bila buat macam rumah hang, kita pergi masuk semua bilik. Kan? Pergi masuk semua bilik, kita ikut suka apa kita nak masak, ikut suka apa kita nak pegang. Boleh tak? Tak boleh. Maksudnya ada kaedah dia untuk jaga tuan rumah yang pertama. Jadi apa dia? Kita baca jahar seqadar-qadar dengar jemaah kita yang belakang. Tapi kalau jemaah kita banyak pula belakang, kalau kita baca sikit mungkin tak dengar. Maka pada ketika itu kita tengok pada situasi dan keadaan.
jahar kita kuat kita tadi ni bergantung kepada situasi dan keadaan supaya mana tidak mengganggu orang di depan dan menjadi kebaikan juga kepada jemaah kita yang di belakang. Ni kadang-kadang tuan-tuan, kawan baru naik dia tertinggal satu rakaat, maka dia naik Allahu Akbar, kita hadu jemaah depan parti pula. Apa hal ni? Ni mai ajaran mana pula? Ni kena hati-hati tuan-tuan. Banyak juga orang buat macam tu. Jadi apa yang perlu buat bila kita datang tadi ni, mestilah apa yang kita perlu buat, kita ikut jemaah yang ramai daripada jemaah yang sedikit. Ikut jemaah yang ramai daripada jemaah yang sedikit. Contohnya apa dia? Contoh kita datang ke masjid, tiba-tiba imam telah duduk tasyahud akhir, contohnya. Imam telah duduk tasyahud akhir. Ataupun kita datang surau, tengok imam telah duduk tasyahud akhir. Maka kata ulama, mana yang lebih aula? Sama ada kita ikut jemaah yang pertama ataupun kita tunggu jemaah yang kedua. Ataupun kita tunggu jemaah yang kedua. Ni ulama bahas kita lama dah, beritahu kita lama dah. Kalaulah jemaah yang pertama imam telah berada dalam tasyahud akhir dan kita ada satu kumpulan kita tak ramai lah, dalam 2 orang ke 3 orang, boleh buat solat berjemaah. Ataupun ada perasaan kita ingat mungkin lepas ni akan ada lagi jemaah lain yang akan datang, maka yang mana lebih aula? Mengikut jemaah yang pertama yang sedang solat hari sekarang ni, yang berada dalam tasyahud akhir, ataupun menanti jemaah yang kedua. Maka kata ulama, menunggu jemaah yang kedua itu lebih aula. Kalau kita berkeyakinan akan ada lagi jemaah yang akan datang solat di situ, kalau kita berkeyakinan, ataupun kita ada jemaah kita 2 orang, 2 orang ataupun kita dengan kawan kita, maka kita tunggu selesai dulu jemaah yang pertama, maka barulah kita takbiratul ihram berjemaah dengan kawan kita. Sebab dia apa? Sebab dalil dia, bila kita solat berjemaah, kita sempat solat berjamaah bersama imam dalam tasyahud akhir saja, maka kita tidak mendapat fadilat berjamaah penuh. Jadi kalau kita tunggu jemaah yang kedua dan kita takbiratul ihram, bermula dengan rakaat pertama, takbiratul ihram yang pertama sehinggalah salam, maka kita penuh berada dalam berjamaah. Itu lebih aula kata ulama. Wallahu alam. Dan kita tengok, makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Apabila makmum serentak mengerjakan rokok atau sujud atau lain daripada kedua-duanya dari rukun fi'li dengan imamnya, tidak batal sembahyangnya, iaitu hanya makruh jua. Perbuatan itu kerana sabda Nabi SAW, "Idza raka'a farka'u." Artinya apabila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilah berjamaah, seperti mana berkata Al-Imam Ar-Rafa'i dan Ibn Rafa'ah, kerana ia menyalahi imamnya. Maka dia kata apa? Dalam berserentak ni, kita sebut tadi, yang pertama musabaqah, yang kedua muwafaqah, yang ketiga musawaqah. Musawaqah ni apa tuan-tuan? Musawaqah ni perbuatan makmum serentak dengan perbuatan imam. Perbuatan makmum serentak dengan perbuatan imam, dia masuk dalam bab musawaqah. Ini 3 bab tuan-tuan, 3 bab yang ada dalam solat berjamaah. Bila ada 3 benda ni, maka datangnya hukum. Ada hukum boleh bawa kepada batalnya solat. Contoh dia apa dia? Contohnya makmum takbiratul ihram serentak dengan takbiratul ihram imam. Makmum takbiratul ihram serentak dengan takbiratul ihram imam. Kata ulama fiqh, batal solat. Kata ulama fiqh, batal solat. Contohnya tuan-tuan, ada berlaku, kita ni bila tu imam Allah, kita pun Allah juga, bar tu imam, bar juga kita. Ada orang Allah tu imam, Allahu Akbar, kita makmum Allahu Akbar dahulu daripada imam. Maka perbuatan ini walaupun serentak, dia tidak dikira makruh, tapi dikira batal dalam takbiratul ihram. Ini beza. Dalam takbiratul ihram
Dan rukun fi'li yang lain berbeza. Dalam takbiratul ihram rukun qauli. Rukun qauli takbiratul ihram Allahu akbar, bila makmum serentak dengan imam, maka makmum batal solat. Sebab dia apa? Sebab dia pergi kepada yang kita baca dulu. Dia pergi kepada muqarranah. Muqarranah apa? Punggah. Ingat tak? Muqarranah urfiyah. Dia pergi muqarranah kamaliyah. Dia pergi pada muqarranah tauzi'iyah. Mungkin kita ni pergi kepada muqarranah kamaliyah contohnya. Ataupun kita makmum imam ni pergi pada muqarranah kamaliyah, kita ni pergi pada muqarranah urfiyah. Contoh, kau macam mana? Tu imam ni lambat, lambat dalam takbiratul ihram. Allah, dia pergi pada, mungkin tu imam tadi dia niat dekat mana? Baru masuk niat. Dia pergi pada muqarranah tauzi'iyah. Tauzi'iyah ni maksudnya apa? Tauzi'iyah ni sebahagian. Sebahagian. Tu imam mungkin tak ingat ketika Allah, tak ingat. Duk merayau lagi. Allah duk merayau lagi. Baru dia masuk, aku sembahyang fardu maghrib. Kan. Tapi makmum dia masuk kepada muqarranah kamaliyah. Contoh kamaliyah Allahu akbar, dia ingat daripada awal sampai akhir. Jadi tak panjang takbiratul ihram dia. Jadi tu makmum masuk dulu daripada imam. Makmum register dulu daripada imam. Kan? Bila makmum register dulu dari imam, apa berlaku? Berlaku apa? Muskil. Berlaku muskil apa? Berlaku muskil lah. Mana boleh dalam kita apa nama kita mati labor contohnya, mati labor. Kita register dulu. Tapi orang lain pula yang jadi imam. Dia ni register kemudian. Dia ni jadi upline kita pula. Boleh tak? Tak boleh lah. Mana boleh? Ini sudah tidak adil. Ini boleh menimbulkan marah. Pasal apa menimbulkan marah? Pasal dia melibatkan wang. Punggah. Kan? Dia melibatkan wang. Dan ini melibatkan dosa dan melibatkan pahala. Kan? Melibatkan pahala sebagainya lah. Ini ulama bahas kat kita. Jadi maksudnya apa? Bila dalam takbiratul ihram makmum tak boleh serentak dengan imam, ataupun makmum tak boleh pergi ke depan. Kalau dalam takbiratul ihram makmum serentak dengan imam, maka kata ulama fiqh batal takbiratul ihram dan batal solat makmum. Imam batal tak? Imam tak batal. Okey, dan kemudian dan qiyas atas tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam tidaklah hasil fadilat berjamaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terkebelakang sedikit daripada tumit imam. Ni kita baca, kita beritahu tadi. Apa dia? Bila mana makmum duduk seiring serentak, makmum duduk serentak dengan imam. Duduk serentak, maksudnya tak ke belakang apa tak ke depan. Imam tak ke depan, makmum tak ke belakang, serentak. Ataupun makmum tak ke depan, imam tak ke belakang. Jadi dia duduk serentak. Maka perbuatan ini dia kata hukumnya adalah makruh ketika qiyam. Ketika qiyam ni hukumnya adalah makruh kalau makmum duduk serentak dengan imam. Jadi macam mana nak hilang serentak tadi ni? Mestilah makmum, tumit makmum mestilah terkebelakang daripada tumit imam. Sekurang-kurangnya sejengkal kita kata. Sekurang-kurangnya barulah mendapat fadilat berjamaah. Tetapi contohnya tuan-tuan, contohnya kita ni memanglah duduk duduk kita dah jarak ada sejengkal dah. Kita dah jarak sejengkal. Dah baca belum ni? Tak baca lagi ya? Dah baca belum? Belum lagi. Punggah sungguh. Sejengkal, kita memang dah duduk sejengkal dah ketika kita takbiratul ihram. Pada ketika kita takbiratul ihram, kita dah duduk ke belakang dari imam sejengkal. Tetapi imam ni pula perangai imam ni dia suka bertapak. Tahu bertapak? Dia bangun dia bertapak, dia bangun dia bertapak, dia bangun dia bertapak.
Bertapak maksudnya apa? Dia bangun dia bertapak belakang. Bangun baru tapak. Bila bangun bertapak belakang, pada rakaat pertama confirm lah dia ni sesama-sama dengan kita. Bila ada sama kita, adakah yang ni dikatakan makruh? Dia main. Ni persoalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tuan-tuan tanya soalan, saya bagi soalan dulu. Unggah. Jadi apa dia kata? Ni ulama ada fikir lama dah kat kita. Ulama ada fikir lama dah. Memang benda ni akan berlaku kat kita. Benda ni akan berlaku kat kita. Sebab dia apa? Kalau kita tengok kitab Qaul Hitam ni, kitab Qaul Hitam ni dikarang oleh Syekh Ibn Imad rahimahullahu taala. Siapa dia? Saya ulang lagi, guru kepada Syekh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Syekh Ibn Imad ni meninggal wafat waktu mana? Tahun 834 Hijrah. 834 Hijrah. Dulu kita 1441 tahun. 1441 Hijrah. Berapa lama dah? Hampir setengah, hampir 800 tahun lebih dah. Kitab ni dah buat, telah dikarang oleh Syekh Ibn Imad dah 800 tahun dulu. 800 tahun dulu. Masalah ni dia main waktu mana? Dia main daripada dulu lah. Cerita dia ni, cerita ulama fikir kita. Ulama fikir ni, fikirnya ulama ni tuan-tuan, fikirnya ulama macam mana nak menyelesaikan masalah dalam masyarakat orang Islam. Maka pada ketika itu dalam karangan mereka, maka apa yang mereka rujuk kepada Al-Quran dan rujuk kepada Al-Hadis. Rujuk kepada Quran, rujuk kepada Hadis. Ni ulama. Dan bila mereka nak karang kitab kat kita ni, nak bagi tahu kat kita ni masalah-masalah ni, mereka rujuk semua ni. Daripada Al-Quran, daripada Hadis, demai sumber. Baru dia keluar satu hukum kat kita. Ni macam ni, kalau masalah berlaku macam ni, ni cara jalan dia. Ni ulama. Tapi hari ini tuan-tuan, ada orang belajar ilmu tak pakai kitab. Ada orang belajar hari ini ilmu tak pakai kitab. Dia pakai apa? Dia pakai ilham. Dia pakai ilham. Dia pakai apa? Laduni. Ataupun dia panggil apa? Ilmu laduni lah. Ilmu ilham. Kitab, tak ada kitab. Dia kata hari ini pasal kita tak cakap banyak lah. Pasal hari ini ilham tak sampai. Hari ini ilham tak sampai, jadi kita pun Allah Ta'ala tak bagi ilham, jadi kita tak boleh cerita banyak. Ni tak ada tempat rujukan kitab dia. Kita tuan-tuan, kalau kita kata dari segi kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah, paling tidak ni dengan Syekh Al-Maturidi ataupun Syekh Syariah, dua ulama yang bawa pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa dia? Lepas ni bawa daripada sahabat. Lepas hidup 300 tahun hijrah dulu. Lepas hidup 300 tahun hijrah dulu, jadi bila hijrah para sahabat dan sebagainya, maka cara macam mana nak sampaikan kepada kita hari ini, maka mereka nukilkan kitab, mengarang kitab, supaya mana dengan kitab tadi ni orang lain boleh pakai guna. Tapi ada pula mai yang tak payah pakai kitab, pakai ilham. Ni mai ilham ni tak boleh pakai, sebab ilham ni iblis pun boleh bagi ilham. Iblis pun boleh bagi ilham. Dia kita bangun tidur malam, tu imam kita kata, esok ni kita tak payah solat Jumaat lah. Bukan. Esok ni kita tak payah solat lah 5 waktu. Sebab aku dapat ilham. Ilham daripada mana? Ilham daripada Allah Ta'ala. Kan? Aku main mimpi Tuhan kata apa? Solat tak payahlah. Pasal umat Islam hari ni, mutaakhirin hari ni tak payah solat 5 waktu lah. Cukuplah solat 2 waktu cukup. Subuh dengan Isya. Sebab mutaakhirin ini, umat Islam hari ini kebanyakannya banyaknya aktiviti kerja yang perlu dibuat. Dia main cerita hari ni aku dapat ilham. Allah Ta'ala bagi ilham dekat aku. Boleh tak? Boleh belah. Kan? Kalau ada. Tapi kita cakap tuan-tuan, kita cakap tu pun ada orang ikut. Ikut ni pula bukan ikut sikit-sikit, ikut fanatik. Ikut fanatik ni apa tuan-tuan? Ikut membuta tuli. Kalau nak buta tuli nampak kasarnya kan. Ikut taklid. Ikut tanpa ilmu. Ikut membuta tuli. Nabi SAW sendiri pun diajar oleh Jibril alaihissalam. Tuhan bawa bagi buku panduan. Mana? Al-Quran. Ni buku panduan formula ataupun kita panggil apa? Buku panduan lah. Agama ni buku panduan. Ilmu ni berdasarkan kepada Al-Quran. Ni mai dia kata apa? Mai daripada ilham, tak ada kitab. Ni kacau tuan-tuan, kacau. Jadi apa tuan-tuan? Kitab ni ulama dah bahas kita lama dah. 800 tahun dulu.
800 tahun dulu. Cerita macam mana keadaan. Kalaulah kita tadi imam kita ni jenis imam bertapak contohnya. Kita dah solat betul dah, kita makmum duduk ke belakang, kita ada 2 orang, dia imam, kita jadi makmum. Kita ni dah duduk ke belakang dah imam satu jengkal dah elok dah, elok cantik dah. Tapi imam kita ni jenis orang jenis bertapak. Yang bertapak ni jenis apa? Jenis orang ahli silat. Punga sungguh. Tapak kuda-kuda kan. Silat kuntau, silat apa? Gayung, silat apa lagi? Pulut, silat apa lagi? Macam-macam jenis silat lah. Kan bila dia naik nak bangun qiyam ni dia bertapak belakang. Bila bertapak tiba-tiba seiring. Tiba-tiba seiring serentak seiring yang kita makmum dengan imam ni duduk seiring. Adakah makruh? Kata ulama, perbuatan ini tidak dikira sebagai makruh sebab perbuatan ini berlaku setelah mana kita telah takbiratul ihram. Ni ulama bahas kat kita. Beritahu kita kalaulah berlaku juga macam ni, ni hujah dia. Ada boleh. Sama juga macam kita naik kapal terbang nak pergi umrah contohnya, ataupun kita naik kapal terbang 8 jam kan. Bila 8 jam ni nak masuk waktu solat lah. Bila 8 jam tuan-tuan, kita pergi dekat surau airport, bukan airport, kapal terbang tadi ni dia ada ruang untuk solat. Dia ada tunjuk situ di mana arah kiblat. Bila arah kiblat kita tengok betul arah kiblat, maka kita solat. Bila kita solat tadi ni tiba-tiba kapal terbang kona. Adakah kita nak kena kona? Tak payah kona, pakai yang tu je. Ni kaedah dia. Jadi sebab apa kita pakai yang pertama? Kita pakai yang pertama untuk hujah dari segi hukum bagi kita dalam ibadat solat. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum tutup majlis, siapa ada soalan? Tak boleh lama-lama, nanti kena kuarantin. Ya. Masbuk. Punggah. Jadi soalan tadi tuan cakap bila dah waktu dia masuk berpuk pada bulan kain, kemudian dia bulan pertama dah dapat dari solat. Jadi peluang ni salah seorang tuan cakap ke belakang yang suara jadi maksudnya. Ya. Boleh tak yang dia tu dia ke depan? Baik. Pak Syekh tanya, kita ni makmum masbuk, soalan ni bagus. Kan? Sebab tu kata ulama, ilmu beberapa syarat ilmu ini menjadi ilmu ni apa dia? Bila mana belajar dan bertanya. Kan? Belajar dan bertanya. Kalau belajar tak tanya, dia lambat dapat. Kunci ilmu. Kata ulama, kunci ilmu dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad Jauharil Marhub, dalam bab yang pertama al-babul fadilatul ilmu wal ulama. Tu. Jadi dia kata yang pertama, kita sebut tadi, kita datang, kita ada 2 orang datang contohnya. Kita kira 2 orang je lah. 2 orang datang, kemudian kita tertinggal 1 rakaat. Kawan kita pun tertinggal 1 rakaat bagi solat fardu maghrib contohnya. Bila sampai dekat rakaat yang ketiga, imam duduk tasyahud akhir. Tu imam baca tasyahud akhir dan tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita tadi tertinggal 1 rakaat dan kawan kita pun tertinggal 1 rakaat. Maka kita kata apa? Kita bangun buat benda yang rakaat yang kita tertinggal. Rakaat yang kita tertinggal. Jadi kita sebut tadi, bila kita nak dapat rakaat penuh, kita hanya dapat 2 rakaat berjamaah bersama imam yang pertama. Kita hanya dapat 2 rakaat fadilat solat berjamaah imam yang pertama. Jadi kita kekurangan 1 rakaat. Maka yang 1 rakaat tadi tak dikira sebagai berjamaah, dikira secara berseorangan. Jadi macam mana kita nak dapat solat penuh 3 rakaat secara berjamaah? Maka syarat dia, maka kita kena lantik kawan kita ataupun kita yang menjadi imam. Sama ada lantik kawan kita ataupun kita yang jadi imam. Maka pada ketika ini kita tengok kawan kita nak pergi ke depan ke tak? Kalau kita nampak dia tak pergi ke depan, maksudnya dia buat bodoh je lah. Maksudnya kawan kita tak tahu.
Aku ikut aku je lah. Hang cara hang, aku cara aku. Kan? Maka pada ketika itu kita tak puas hati. Kita nak dapat juga fadilat berjamaah. Nak dapat 3 penuh, 3 rakaat penuh. Maka kita buat apa? Kita ke belakang. Kita pusing, kita reverse. Jangan U-turn. Kalau U-turn batal. Reverse ke belakang, kekurang-kurangnya satu jengkal, maka kita niat dalam hati kita, aku jadi imam. Kita niat dalam hati, bukan. Kita ke belakang, kita niat aku jadi makmum. Aku jadi makmum dan aku lantik dia jadi imam. Yang ni yang kita sebut tadi. Jadi Pak Syekh tanya, tadi kita ke belakang, Dan tak suka duduk belakang-belakang ni. Kan? Dan kalau nak jadi berjemaah, Dan nak jadi imam. Sebab Dan imam. Contoh kan. Dan nak pergi ke depan, boleh tak? Saya nak pergi ke depan, boleh tak? Boleh tak? Jadi kita pergi ke depan dan kita niat aku jadi imam. Bila kita niat kita jadi imam, kita pergi ke depan. Kawan kita ni kita tak tahu, dia tahu ke tak tahu? Dia tahu ke tak tahu? Jadi kita pergi ke depan. Pergi ke depan, kawan kita buat bodoh juga. Kita niat apa? Aku jadi imam. Bila niat kita jadi imam, adakah kita ni kawan tadi niat sebagai makmum? Bergantung dekat niat kita. Kita jadi imam, kita kata kita jadi imam, kita pergi ke depan, maka kita dapatlah fadilat berjamaah. Dia tadi nak niat, kita niat, tu dia punya pasal. Tetapi yang lebih aulanya, kalau kita tengok kawan kita tak quit kita, hampir depan lah, contoh quit kan, hampir depan lah, dia tak quit kita, maka kita tahu dah kawan kita tak tahu. Bila kawan kita tak tahu apa kita kena buat, kita ke belakang, itu lebih aula. Sebab yang pentingnya kita mendapat fadilat berjamaah. Kita pergi ke belakang, kita niat aku jadi makmum. Dia nak niat jadi imam ke, dia tak nak niat jadi imam ke, tu dia punya pasal. Yang pentingnya kita niat kita jadi makmum dan kita lantik dia jadi imam, itu lebih elok. Wallahu a'lam bissawab. Lain soalan? Ya. 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 Macam mana sekali lagi? Ada dua. Imam. Ya. Duduk sebelah kiri pula. Punggah sungguh. Contoh kita ada dua orang. Ni kawan kita. Ni kita. Kita duduk sebelah kiri imam. Yang kita duduk belajar. Bila kita ada dua orang, makmum duduk sebelah kanan. Ni Dan duduk sebelah kiri, macam mana dia nak buat? Dan reverse ke belakang, adakah dia perlu pergi ke tengah ke kanan pula? Okey, dia macam ni. Kaedah solat sunat berjamaah, yang pertama, kalau ada dua orang lelaki, mana yang lebih aula? Makmum duduk di sebelah kanan imam. Ini kalau kita pergi mula-mula nak takbiratul ihram. Yang ni sunat. Makmum duduk di sebelah kanan. Kalau kita duduk sebelah kiri, sah solat tak? Sah solat, tak ada masalah. Sebab kedudukan sebelah kanan itu lebih aula. Sebab dia apa? Kata ulama, segala perbuatan yang baik segala perbuatan yang baik, maka dimulakan dengan sebelah kanan. Sehingga kan, kata ulama, nak pegang tasbih pun, di zikir pun dimulakan tangan sebelah kanan, tidak dicampurkan tangan sebelah kiri, tidak dicampurkan dengan tangan sebelah kiri. Kata ulama, sehingga akan melibatkan kalau kita campur kedua-dua belah tangan, menjadi hukumnya adalah makruh. Contoh, kita zikir subhanallah, 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 contoh, guna dua belah tangan, maka kata ulama boleh bawa kepada, bukan boleh bawa, kata ulama makruh. Benda yang baik dimulakan di sebelah kanan. Jadi dalam solat berjemaah tadi ni, yang lebih aulanya makmum, kalau ada dua orang, makmum sunat duduk di sebelah kanan. Jadi kalau duduk sebelah kiri, makruh tak, sah tak solat? Sah solat, tak ada masalah. Jadi, tapi bila kita datang ni, kita nak bangun buat 2 rakaat. Nak buat 1 rakaat lagi sebab kita tertinggal. Tiba-tiba kawan kita duduk sebelah kanan, kita duduk sebelah kiri. Apa kita kena buat? Kita reverse ke belakang 1 jengkal, maka kita niat kita jadi makmum. Kedudukan kiri dan kanan kiri tidak menjadi masalah. Tak jadi masalah. Tidak bawa kepada tidak sahnya solat, ataupun bawa kepada batalnya solat. Tidak melibatkan batal, tidak melibatkan tidak sah. Cumanya dari segi kaedah
kedudukan sahaja pada ketika itu, dan tak perlu kita nak reverse dan kita nak pergi ke belah kanan, tak perlu. Hanya perlu kita reverse kan, kita nak jadi makmum dan dia jadi imam, maka kita dapatlah fadilat berjamaah. Wallahu alam. Dan soalan yang terakhir kalau ada. Ada soalan? Tak ada soalan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni Pak Syekh tanya dalam online pula. Kalau dua orang makmum duduk jauh macam mana Syekh? Punggah sungguh. Ini soalan alamaya. Kita layanlah satu soalan. Kalau pula kita ni imam dan makmum duduk jauh. Kan? Ini memang satu hal juga, kan? Imam dan makmum duduk jauh. Ni kita dah baca dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat. Saya tak tahulah baca di sini ke. Makmum dan imam boleh berada jauh sejauh mana kalau di surau ataupun di tempat yang lapang. Di surau atau tempat yang lapang, berbeza dengan masjid. Kalau makmum berada di makmum dan imam berada jauh dengan imam dengan berada jauh, makmum dan imam jauh, ataupun makmum yang terakhir, kita ni berada jauh dengan makmum yang terakhir. Contohnya kita solat, makmum yang pertama tadi ada 3 saf contohnya. Kita ni dengan saf yang ketiga ni ada jauh. Kalau di surau, tidak boleh melebihi 300 hasta. Tidak boleh melebihi 300 hasta. Jauh dia kita dengan makmum yang terakhir. Contoh 300 hasta ni macam mana? Macam mana kita pengiraan 1 hasta macam mana? 1 hasta. Ni 1 hasta. Tu Haji kita kata ni 1 hasta. Yang ni hasta ukuran baju raya. Ni ukuran baju raya, nak pilih baju raya, hasta ni 1 hasta. Kalau dia bagi kurang, marah kita. Kan? Sebab 1 hasta pengiraan dia. Ni pengiraan ujung kan. Ujung ini kan. 1 hasta. Ni pengiraan baju raya. Pengiraan bagi kaedah fiqh, 1 hasta bersamaan 1 jengkal. 1 jengkal ni dikira 1 hasta. Bagi orang yang tidak pendek dan tidak tinggi. Maksudnya jengkal orang normal. Kita ukur 300 hasta ni lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang ada 10 saf ke belakang. Kalau tak silap saya lah, 10 saf ke belakang. Tuan-tuan boleh kira sendiri nanti. Maksudnya kita jengkal ni ada 300 hasta. Ada 10 saf ke belakang. Maksudnya jemaah yang pertama ada saf yang ketiga. Maksudnya kita tambah lagi 10 saf kosong. Tambah lagi 10 saf kosong, maksud jauh. Jadi kita duduk jauh. Jauh tadi ni tidak sampai 10 saf contohnya. Tidak sampai 10 saf. Kita takbiratul ihram depan pintu surau contohnya. Kalau kita nak berjalan juga kita rasa tak sempat nanti kan. Contoh. Tapi kita pun kadang-kadang kita ni panggil orang macam-macam jenis. Kita duduk jauh, aku lantik dia jadi imam. Dia tahu kau, dia tak tahu, lantik kau lah. Tapi tak boleh lebih 300 hasta kalau di surau ataupun di tempat lapang. Kalau kurang daripada 300 hasta, makmum mengikut imam yang pertama yang sedang solat tadi, sah ikutan sebagai berjamaah, tapi tidak mendapat fadilat saf, tidak mendapat pahala saf. Pahala saf banyak mana? Wallahu alam bisawab. Tetapi berlainan dengan masjid. Berlainan dengan masjid. Masjid contohnya, masjid besar contohnya. Masjid besar. Masjid kita solat, katakan kita solat, kita duduk ni bukan 300 hasta, mungkin 500, 600 hasta lebih. Tapi dalam bangunan masjid. Tapi masih berada dalam bangunan masjid dan kita berimamkan imam yang berada di hadapan. Sah solat? Sah. Kalau masih lagi berada dalam bangunan masjid. Ni masjid. Kalau surau ataupun musalla ataupun tempat yang lapang, kita hanya boleh teka belakang daripada imam, daripada jemaah yang terakhir bagi solat berjamaah yang pertama, tak boleh melebihi 300 hasta. 300 hasta ni maksudnya 300 jengkal lah kita kata. 300 jengkal bagi kita, tangan kita, jari kita ya orang yang normal, asia kita ni. 300 jengkal. Tapi kalau terlebih,
Contoh terlebih jengkal, contoh terlebih daripada hasta, 4 waktu hasta, kita solat di surau ataupun di musola, ikutan tadi tidak sah. Ikutan tadi tidak sah. Tu kaedah dia. Jadi bolehlah kalau kita nak solat tadi ni, kita duduk jauh. Tiba-tiba jemaah yang terakhir tadi, saf yang ketiga, kita duduk saf yang ke-8 contohnya. Kita tak ikut saf yang kita ikut selalu. Kita duduk jauh. Di antara saf yang terakhir dengan kita ni kosong contohnya. Boleh kita boleh ikut berjamaah, sah solat berjamaah, tapi fadilat saf kita tak dapat. Rugi. Jadi kalau nak buat tu, kalau lah emergency ni maksudnya apa? Tu imam dah duduk tasyahud akhir. Kita nak berlari, kita kata tak sempat nak takbiratul ihram, maka kita tengok-tengok, rasa-rasa aku dengan imam ni tak lebih 300 hasta. Allahu akbar, imam beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita dapatlah fadilat berjamaah. Banyak mana wallahu alam. Tapi kalau kita kata kita berlari Nabi juga, confirm tu imam beri salam, maka pada ketika itu kita bolehlah menggunakan senjata rahsia ini, punggah. Ni senjata rahsia. Guna ketika perlu. Jangan guna ketika tak perlu. Rugi. Wallahu alam. Lain. Yang terakhirlah. Dalam keadaan kalau darurat Ustaz, Ya. paksa dijarak-jarakkan 1 meter. Okey, Pak Syekh tanya, kalaulah jemaah kita di dalam darurat contohnya. Darurat satu hasta kena jauh satu hasta. Kita nak tanya rezeki apa nama fadilat berjamaah ke? Untuk fadilat berjamaah, maka kita di antara orang yang pertama dengan orang yang kedua jauh dengan satu hasta contohnya. Kita tidak mendapat kelebihan kelebihan fadilat saf saja. Berjamaah sah tak? Berjamaah sah. Berapa darjat? Wallahu alam. Tu kerja Allah Taala. Cumanya kita dapat fadilat berjamaah, tapi fadilat saf kita tidak dapat. Rugilah. Tapi kalau berada dalam keadaan darurat disebabkan coronavirus COVID-19 ni tak boleh bersentuh dan sebagainya, kita nak jaga keelak daripada perkara ni, contoh kita duduk satu hasta, tidak menjadi masalah. Yang tu bergantung kepada arahan kepada pemerintah. Kalau pemerintah kata arah gitu, wallahu a'lam bisawab, kita terima saja. Jangan confuse. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu Allah Subhanahu wa taala, terbaik dengan kelemahan sendiri. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati ghurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.